merasai suasana tenang dan damai sambil menghirup udara segar. Nona bersantai di hujung minggu menikmati panorama alam semula jadi. Technique and ability alone do not get you to the top. It is the willpower that is most important. Ungkapan kata daripada Junko Tabei, wanita pertama dunia yang berjaya menawan puncak Everest, membuka episod Nona minggu ini. Assalamualaikum dan salam hujung minggu buat semua penonton setia Nona. Wanita bukan sahaja memerlukan kemahiran dan kebolehan semata-mata dalam usaha untuk mencapai cita-cita dan impian yang diidamkan. Kemahuan yang membara dan iltizam yang tinggi perlu seiring agar matlamat untuk menikmati kejayaan tercapai. Buat anda wanita hebat yang sentiasa positif untuk berjaya, Mira doakan agar setiap rencana dan langkah yang diatur dipermudah dan diberi kekuatan untuk kekal berkeyakinan. Setia bersama Nona sepanjang 1 jam kerana Nona inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Selama 21 hari dalam inkubator tu baru kita tahu kulit Alia tu hair lichenitis. Bila cuaca sejuk dia akan kering dan bila bahang tu dia akan merah dan pedih. Itulah orang yang berilmu ni biasanya dia boleh tahu. Sebagai seorang artis, antara benda yang patut dijaga adalah disiplin dan juga persepsi masyarakat ke atas kita. Kita ada pelbagai jenis aktiviti. Kita ada horse riding untuk siapa-siapa yang berminat untuk nak tunggang kuda. Kita berbuka daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Hidangan sup tulang antara menu kelaziman ketika makan tengah hari mahupun makan malam. Dijamah bersama nasi mahupun roti, ia dijadikan pelengkap sajian utama bagi yang meminati hidangan sup. Kali ini Nona kongsikan hidangan yang diberi olahan istimewa namun masih enak untuk dicuba. Makaroni sup tulang, resepi khas untuk mereka yang inginkan kelainan dalam cita rasa. Selain itu, resepi menarik yang jarang dinikmati, kerabu kulit ubi kayu, sajian tradisi ala kampung turut kami bawakan. Bersama Nazura Abidin berkongsi 2 resepi istimewa ini dalam segmen Air Tangan. Hari ini saya nak masak 2 jenis menu, iaitu satu makaroni sup tulang. Kerana makaroni sup tulang ni sesuai untuk makan kanak-kanak, di majlis-majlis, di hari raya, jamuan-jamuan. Dan lagi satu pembuka selera iaitu kerabu kulit ubi kayu. So kita mulakan sekarang ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah bawang merah, bawang putih dan halia yang dikisar, cili kering yang dikisar, paste tomato, gula, garam, sup bunjut, batang seledri, lobak merah, ubi kentang, buah tomato, bunga kobis, cendawan, tulang lembu dan makaroni yang telah direbus. Okey, kita masukkan sup bunjut ke dalam periuk ni bila minyak dah panas. Dan berserta dengan bawang merah, halia dan bawang putih yang telah ditumbuk. Dan kita masukkan cili mesin. Bila kita rasa macam cili tu dah hampir-hampir masak, dan kita boleh masukkan sup tadi, sup tulang yang telah kita rebus empuk ke dalamnya. Seterusnya, masukkan lobak merah dan ubi kentang ke dalam periuk dan biarkan ia masak sehingga lembut. So, kita masukkan sayur yang seterusnya iaitu batang seledri. Kita masukkan buah tomato. Dan kita masukkan bunga kobis. Okey, kita kacau rata.
Tomato soup ni yang membuatkan makaroni sup kita bertambah sedap dan lazat. Dan jangan lupa stok ayam. Sedikit gula dan garam secukup rasa. Okey, akhir sekali kita masukkan cendawan dan makaroni. Okey, makaroni ni kita dah siap rebus. So kita masukkan dan kita dah boleh hidang. Makaroni sup tulang ini lebih enak jika dimakan bersama taburan bawang goreng dan daun sup. Resepi kedua saya hari ini adalah satu pembuka selera yang warisan, dikirakan warisan kampung sebab saya menggunakan ubi kayu. Okey, ubi kayu ni kita dah basuh bersih dan kita ambil kulit ubi kayu ni. Jadi kita namakan resepi ni kerabu kulit ubi kayu. Kulit ubi kayu ini kita hiris halus-halus macam ni dan kita rebus dia sampai lembut. Jadi kalau nak rasa sedap ke tidak, kena cuba resepi ni. Untuk membuatnya, sediakan hirisan bawang merah, kacang botol yang dipotong kecil, kelapa parut putih yang telah disangai bersama serai, garam, gula, hirisan cili padi dan limau nipis, sotong yang dipotong kecil dan bahan utama kulit ubi kayu yang telah direbus. Okay, kita masukkan ubi kayu yang telah direbus tadi ke dalam bekas ni. Kita menggunakan sotong. Sotong ni kita dah hiris halus-halus macam panjang-panjang macam ni dan kita campur sekali dalam kerabu kita. Dan kita menggunakan hirisan bawang besar. Dan kita menggunakan kacang botol. Kacang botol ni adalah ulam yang sangat berkhasiat. Jadi bila kita makan kerabu kita ni ada bunyi kruk-kruk macam tu. Sedap tau. Dan akhir sekali kita masukkan kelapa putih yang telah disangai bersama serai. Serai tu kita dah hiris halus. Jadi bau dia sangat wangi sebab dalamnya ada serai. So kita campur ke dalam kerabu kita. Jangan lupa cili padi biar ada pedas-pedas sikit. Dan sedikit gula. Garam. Dan akhir sekali adalah perahan limau. Perahan limau ni mesti kita kena bubuh dalam kerabu kita supaya cukup lengkap tiga rasa. Ada masam, manis, masin dan menambahkan lagi keenakan kerabu kulit kayu kita. Kita gaul rata. Biar dia mesra. Mesra kita punya kerabu ni sebelum kita hidang. Resepi ni adalah resepi bonda saya. Sebab dulu-dulu kat kampung kan, mereka kan suka tanam ubi kayu. So selagi ubi kayu ni selagi orang kata kulit dia kita boleh guna, isi dia ubi dia kita boleh makan dengan cecah sambal, rebus. Jadi segala dalam ubi kayu tu kita boleh menghasilkan satu masakan. Okey, sekarang dia dah mesra dan kita hidangkan. Okay. Ini adalah resepi kerabu kulit ubi kayu. Enak dimakan begitu saja atau dimakan dengan nasi dan selamat mencuba. Resepi ringkas ini mudah disediakan dan sesuai sebagai hidangan utama yang pastinya memikat selera. Anak kecil yang baru saja menginjak usia 7 tahun ini ditakdirkan mengalami sejenis penyakit jarang jumpa yang didiagnos sejak lahir. Alia Maisara Media Hilmi Awirson telah disahkan menghidap penyakit kulit genetik harlequin ichthyosis yang mengganggu rutin kehidupannya. Sentiasa merasa gatal dan keadaan kulit yang kering membuatkan Alia tidak selesa, apatah lagi bila berdepan cuaca panas. Sayu hati ibu dan ayah melihat anaknya terpaksa menanggung keperitan penyakit kronik ini. Dia kerana tidak sanggup melihat permata hati melalui kesakitan berpanjangan, mereka sentiasa berikhtiar dan berusaha mencari rawatan terbaik buatnya. Harapan dan doa kesembuhan sentiasa mengiringi setiap nafas anaknya. Moga ada keajaiban yang bakal berlaku.
segmen inspirasi membawakan kisah cabaran dan ketabahan pasangan Media Helmi dan Nur Farhana dalam melalui dugaan berat ini. Ampang, Kuala Lumpur. Ini kisah seorang kanak-kanak yang diuji tatkala dirinya baru mengenal dunia. Alia Maisara Helmi Awirson, 7 tahun, didiagnos menghidap sejenis penyakit kulit kronik yang sukar diubati. Ibu bapanya tidak pernah menduga cahaya mata kedua mereka terpaksa menanggung derita dengan keadaan kulitnya yang bersisik dan menjalani kehidupan tidak seperti kanak-kanak yang lain. Masa mengandungkan Alia ni normal je, macam biasa kita pergi check up apa semua. Selepas saya tahu, selepas Alia dilahirkan. Sebab dilahirkan, doktor attack yang macam kulit tak seperti macam budak-budak normal, macam biasa. Selama 21 hari dalam inkubator tu baru kita tahu kulit Alia tu yang dinamakan harlequinitiosis. Bila cuaca sejuk dia akan kering dan bila bahang tu dia akan merah lah. Merah dan macam pedih. Sakit kulit Alia ni doktor cakap sakit kulit kekal. Yang untuk saat ini belum ada lagi ubat yang dapat menyembuhkan. Sekarang ubat yang ada pun hanya untuk memperlambat dan meringankan kulit yang dari kering. Untuk rawatan hospital sekarang dah tak ada sebab selama PKP tu kira berhenti. Sekarang ni kita orang cuba dekat rawatan klinik pakar kulit dekat Subang Jaya. Dari situ dia adalah bagi satu krim tu yang untuk memperlambat kulit ni jadi kering. Dari kering apa semua kan. Kulit penghidap ichthyosis perlu dijaga dengan rapi. Begitu juga Alia. Menurut nasihat pakar, kulitnya perlu dibersihkan dengan air suam. Selain sapuan krim pelembab dapat membantu meredakan kegatalan. Rutin ini mesti sentiasa dilakukan bagi mengelakkan Alia daripada mengalami keadaan kulit kering yang kronik. Cabaran dia kulit Alia ni dalam seminggu tu ada masa 2-3 hari yang susah untuk disental. Susah untuk dibersihkan. Memang kalau bila kulit yang susah dibersihkan, dia mengacau keseharian, aktiviti keseharian dia. Bila kulit tu tak bersih, dia rasa nak menggaruk sebab dia nak menggaruk, dia rasa macam moody sebab kulit tu sentiasa terkelupas. Dalam nak mandikan dia tu, kita kena ambil masa. Nak pujuk dia nak mandi pun kena ambil masa sebab dia dalam nak bersihkan kulit tu bukan macam budak-budak normal yang mandi seperti biasa kan. Dia nak kena rendam dalam 30 minit tu. Dia tu nak gosok. Dalam nak gosok tu pun kita kena ambil mood juga. Masa pertama kali tahu tu macam terkejut juga sebab macam isteri cakap lah, macam dalam keluarga memang tak ada yang dapat penyakit macam ni. Sebab saya ada seorang makcik, dia cuma bisu dan pekak, dia tak ada penyakit kulit macam ni lah. So ini kira pengalaman pertama jugalah untuk menguruskan anak macam ni kan. Sebab sebelum ni memang tak pernah tahu pun ada penyakit macam ni. Sebab masa doktor cakap anak saya kena penyakit ni, barulah saya cuba carilah apa penyakit ni sebenarnya. Itu je. Melihat anak-anak membesar secara normal pastinya menjadi impian setiap keluarga. Namun bagi bapa Alia, kadang-kala dia berasa terkilan kerana sukar memahami emosi anaknya. Cabaran dia paling penting emosi dia. Dia kalau dari first memang tak kena dengan jiwa dia ke perasaan dia, memang dia apa yang kita cakap, apa yang kita suruh dia tak akan buat. Dia akan kadang-kadang dia menangis yang susah dipujuk. Lagi kita pujuk, lagi dia merajuk. Itu yang cabaran dia lah. Tapi masa sekarang ni kira senang jagalah daripada umur dia yang kecil. Masa dia 1 tahun, 2 tahun, memang masa tu memang sangat-sangat mencabar. Kadang-kadang saya sebagai ayah pun tak boleh nak tahan sabar. Apa tu? Kereta. Okay.
Alia yang menghidap sejenis penyakit jarang jumpa, Harlequin ichthyosis sejak lahir, sering berhadapan dengan cabaran ketika cuaca panas. Ibunya akan menyediakan kipas tangan ini bagi melegakan kegatalan yang dialaminya. Alia, okey tak? Gatal lagi? Tak. Harapan untuk Alia, moga Alia besar nanti boleh jadi orang yang bermanfaat, boleh berjaya dunia akhirat. Yang utamanya berdikari boleh mengurus diri sendiri. Kadang kita tak tahu kan, sampai bila saya nak mengurus, mesti nanti dia besar boleh sendiri, nak sapu ubat sendiri, dia jaga sendiri, lepas tu dia boleh kuat dan semangat untuk melalui kehidupan dia yang akan masa datang. Itu je lah yang doa saya untuk Alia dan anak-anak saya yang lain. Harapan saya untuk Alia, semoga Alia terus kuat, jangan cepat putus asa. Walaupun mungkin ada kawan-kawan yang tak suka, mungkin ada kawan yang takut dengan dia, mungkin ada, terus semangat sampai ke besar, dunia berjaya, dunia akhirat. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Meskipun Alia dilahirkan tidak sama seperti adik-beradiknya yang lain, dia tetap dimanja dan dibelai dengan sepenuh jiwa. Kecekalan keluarga ini wajar dijadikan contoh dan moga ada sinar penawar untuk adik Alia suatu hari nanti. Pemilik jenama ini percaya kemewahan dalam bergaya bukan untuk golongan tertentu sahaja. Memilih busana yang sesuai biarpun harganya tidak semewah mana, sudah cukup untuk membuktikan seseorang itu bijak dalam berfashion. Istimewa untuk pencinta fashion, jenama Jovian menawarkan koleksi pakaian harian untuk mereka yang ingin bergaya dalam nada casual. Lensa Gaya kongsikan busana indah, hasil ekspresi dan sentuhan Datuk Jovian Mandegi. Tampil dengan koleksi terbaharu, jenama ini menawarkan rekaan yang menarik dan lebih selesa buat peminat fashion, khususnya golongan wanita. Memilih gaya casual sebagai identiti jenamanya, Jovian membawakan koleksi pakaian santai khusus untuk wanita masa kini. Variasi blaus dengan corak ringkas menyelahkan tema rekaannya tahun ini. Pada tahun ini, kami dari Jovian telah pun mengeluarkan beberapa koleksi casual. Salah satunya dinamakan Flowers of Agra. Koleksi Flowers of Agra ini merangkumi satu koleksi yang mana diinspirasikan daripada Mughal Empire daripada India. Ada elemen-elemen India dan juga French sedikit. Jadi koleksi ini merangkumi koleksi-koleksi baju-baju seperti long jubah, kita ada blouse, kita ada tunic dan juga beberapa casual lain seperti seluar dan juga skirt. Baju daripada koleksi Flowers of Agra di mana blouse panjang yang menggunakan Prince Flower of Agra dengan warna lilac. Seperti yang anda boleh lihat, ada detail pocket di atas baju itu dan kemudian cuttingnya ialah relax cutting. Baju ini sesuai dipakai untuk casual events ataupun hari-hari, walaupun bagi mereka yang ingin datang bekerja dengan memakai baju yang agak stylish, baju ini sesuai untuk dipakai dan diperagakan. Baju kedua pula yang diperagakan oleh model datang daripada koleksi Flowers of Agra juga, di mana menggunakan Prince Flower of Agra dengan warna pink. Saya rasa semua yang memakainya akan kelihatan lebih tinggi dan juga kurus. Dan details di tangan seperti yang kita lihat, ada details puff sleeve dan juga sedikit flare. Ya. Baju ini sesuai untuk dipakai menggunakan skirt ataupun dengan seluar. Minimalis namun masih tampak mewah dan elegan. Koleksi kali ini sesuai bagi golongan wanita pelbagai peringkat usia.
Kemudian selain daripada Flowers of Agra, kita juga telah mengeluarkan satu koleksi yang dinamakan The Grand Monogram Collection, iaitu monogram identical yang mendapat sambutan yang cukup baik. Untuk baju-baju casual, kita menggunakan banyak variety kain seperti knitwear untuk cardigan-cardigan ataupun t-shirt yang kita keluarkan, dan kemudian kita ada juga kain-kain seperti chiffon, satin, synthetic crepe dan juga banyak lagi. Jadi kain-kain yang kita gunakan ini semua memberikan efek sejuk bila memakai, ya. Jadi bila memakai ni taklah rasa macam bahang ataupun sedang berpeluh. Dan yang paling penting, kain-kain yang kita gunakan juga menggunakan kain ultralight, iaitu kain-kain yang ringan bila dipakai dan juga tidak mudah kusut. Cardigan yang dipakai oleh model dipadankan dengan blouse ataupun t-shirt di dalam dan juga menggunakan seluar. Cardigan ini datang dengan warna-warna yang menarik seperti warna hitam, warna pink, kuning dan juga berbagai lagi warna. Baju ini sesuai dipakai untuk hari-hari, sama ada untuk majlis-majlis yang lebih casual ataupun untuk diperagakan ke pejabat. Mahu golongan wanita tampil dengan gaya versatile, rekaan yang dihasilkan tampak manis dan tidak ditelan zaman. Baju seterusnya pula ialah blouse daripada koleksi yang dinamakan Makassar. Blouse ini mempunyai warna seperti powder blue. Baju ini sesuai untuk diperagakan dengan menggunakan skirt ataupun seluar dan dipakai untuk majlis-majlis seperti cocktail events ataupun meeting-meeting, corporate meeting seperti itu. Saya lebih memahami apa kemahuan pelanggan-pelanggan, iaitu they want something that is practical. They want something that they can wear all the time, ya, untuk beberapa banyak majlis dan juga selesa dipakai. Jadi lebih praktikal, lebih fleksibel dan minimal. Datang daripada koleksi Makassar juga, di mana koleksi ini diperbuat juga daripada kain netting dan disulam menggunakan motif kerawang daripada Makassar, dan baju ini mempunyai detailing tangan, puff sleeve dan juga sedikit potongan ribbon. Baju ini sesuai diperagakan dengan menggunakan seluar ataupun skirt juga dan dipakai untuk majlis-majlis koktail ataupun hari-hari untuk hujung minggu. Lebih satu dekad mencuburi dunia fashion, Jovian sentiasa menampilkan rekaan terkini dan mempelbagaikan pilihan. Ilham rekaan kali ini pasti memberi cita rasa berbeza kepada mereka yang sentiasa mencari kelainan dalam gaya casual harian. Hai, Assalamualaikum semua. Nak tahu perkembangan Amar? Jangan lupa saksikan Nona hanya di TV3. Vila percutian peribadi yang berlokasi di Batangkali, Selangor menjadi destinasi persinggahan Nona untuk episod minggu ini. Melangkah kaki di The Estate Hulu Rening bagaikan berada di sebuah penempatan tersembunyi yang tenang dan mendamaikan. Rimbunan alam semula jadi bersama kicauan burung yang mengasyikkan menjadi pelengkap vila ini yang dibina di atas tebing hutan. Menawarkan ruang privasi, lokasinya sesuai buat mereka yang mencari ketenangan bersama keluarga mahupun teman taulan. Memilih konsep industrial, perabot dan aksesori hiasannya yang menarik, menyerlahkan lagi gabungan pelbagai elemen yang cuba ditonjolkan. Elemen kayu, rotan, mozaik kayu dan makrami kelihatan melatari segenap ruang vila ini. Pemiliknya, Dato' Azril Muhammad Razi, turut berkongsi idea dekorasi dalaman untuk kepuasan peribadi. Menghias rumah mengikut gaya dan cita rasa sendiri mampu menjadi terapi yang memberi kepuasan kepada pemiliknya. Besar atau kecil sesebuah rumah bukan menjadi ukuran, paling penting tema dan konsep yang ingin dibawakan perlulah sesuai dengan ruang yang ada. Bagi Muhammad Syafiq Azman, dia lebih selesa menghias sudut kediaman bermotifkan tumbuhan malar hijau seperti pokok alocasia, monstera dan philodendron. Mempunyai lebih 50 jenis pokok yang melatari segenap ruang, rasa tenang dan segar menjadi fokus utama pemiliknya. Ikuti tip dan idea mendekorasi ruang dengan tumbuh-tumbuhan dalam dekor laman.
Tanaman hijau yang ditanam di dalam rumah bukan sahaja mampu menjadikan pelengkap dekorasi, malah dapat mengurangkan tekanan kepada yang gemar berasimilasi dengan tumbuhan. Sering memuat naik video di laman media sosialnya, Muhammad Syafiq Azman mengakui minat mendalamnya terhadap tanaman membuatkan dia mendekorasi pangsapurinya dengan tema pilihan. Tema yang saya suka pilih adalah tema yang bertemakan alam semula jadilah. Okey, sebab alam semula jadi ni dia rasa lebih tenang. So kalau saya boleh buat tema ni dekat rumah saya, tak adalah macam nak menunggu hujung minggu nak kena pergi taman je kan. So why not pokok-pokok tu yang kita boleh bela, kita jadikan dia sebagai tema hiasan dalam rumah saya. Saya pilih konsep ni sebab konsep ni dia nampak lebih dia hidup kan. Kita bayangkan kita boleh tengok dia membesar, boleh tengok dia ada keluar daun baru kan, ada bunga. Dek kerana cintanya terhadap alam semula jadi, Syafiq sering menerapkan elemen tumbuh-tumbuhan apabila menghias kediamannya. Kalau macam saya tinggal di apartmen, pencahayaan tu dia mungkin tak samalah kalau orang yang rumah tanah, sebab pencahayaan dia direct ke rumah dia kan. Kalau macam saya ni ada bangunan kat depan, so dia macam terhalang. So tengok kepada waktu, kita kena fahamlah dia punya pencahayaan tu sesuai tak. Kalau macam saya suka pokok yang jenis monstera kan, dia menjala. Kalau yang jenis panjang nampak cantik lah kan. Ada juga pokok-pokok yang jenis macam alocasia. Okey, so itu beberapa pilihan yang saya rasa sesuai dengan saya punya environment. Menyedari ruang pangsapurinya terhad, Syafiq bijak menyusun puluhan jenis tanaman di kawasan balkoni. Pemilihan pokok yang sesuai adalah sangat penting supaya mudah untuk dia menjaganya. Kalau pokok dekat luar, biasanya saya suka tanam pokok yang jenis berdaun saja. Saya dulu minat sebenarnya pokok yang jenis berbunga macam orkid, tapi dia tak sesuai dengan apartmen saya sebab satu lagi tak sesuai juga dengan saya punya masa saya sebagai orang yang berkerjaya kan. So kalau tanam pokok yang jenis berbunga ni, dia perlu komitmen sikitlah. Berkongsi hobi dan minat yang sama dengan isteri memberi kelebihan buat Syafiq untuk menyelia tanamannya dengan lebih rapi. Kalau tengok saya punya hiasan dalam rumah ni pun dia banyak macam daun-daun kering yang saya framekan kan. Sebenarnya itu pun salah satu konsep lah yang saya tengok dekat luar, yang saya tengok dekat Instagram semua kan. So saya tengok macam cantik pula tema yang macam ni kan. Dia nampak lebih macam alam semula jadilah kan. So boleh jadikan sebagai bahan dekor. Ada orang mungkin guna pasu, mungkin guna pokok-pokok plastik kan. Tapi saya pilih untuk jadikan sebagai frame lah. So dia pun nampak estetik juga sebenarnya kan dalam gambar. Antara kepuasan yang dapat kalau tanam pokok ni, bagi saya bila kita dapat tengok dia tu subur cantik kan, daun dia semakin membesar, corak dia pun cantik, sihat. So pada saya itulah kepuasan sebagai plant parent. Hari ni mungkin 5-6 helai daun tiba-tiba dah jadi rimbun kan. Lagi seronok bila kita dapat potong, kita dapat kerat, kita kongsi pada kawan-kawan kita kan, kita kongsi kepada kawan-kawan yang sama hobi dengan kita. Itu pun salah satu kepuasan juga. Merujuk idea kreativiti hiasan daripada orang lain antara cara yang boleh memberi hasil dekorasi yang menarik. Sekarang saya akan tunjukkanlah sedikit tips untuk mereka yang mungkin nak tanam pokok tapi duduk dekat kondominium ataupun apartmen, tak suka nak bermain dengan tanah kan. So teknik yang saya nak tunjukkan dekat sini, kita boleh guna teknik menggunakan leka ball sahaja. Contohnya kita tengok dekat sini yang jenis philodendron ni, dia ada akar dekat sini kan. So kita potong di bahagian belakang akar. Alright, kita cuma masukkan sahaja dalam balang kaca ke. Okey, saya sebenarnya suka juga konsep ni sebab sesuai juga untuk pemula kan. Okey, so ini leka ball. Okey, leka ball boleh dapatkan dekat nursery ke, okey, ataupun beli online pun tak ada masalah. So kita masukkan saja leka ball. Make sure pastikan kita punya akar tadi sentuh, okey, tenggelam dalam leka ball tu sampai penuh lah. Okey, cukuplah setakat itu. Akar dia tutup dengan leka ball. Okey, so nampak. So kalau macam ni kita just
Siram saja, kita siram tak perlu penuh tau air. Kita siram bagi bawah sini saja. Okey, so 2 ke 3 inci sudah memadai. Okey. Inilah hasilnya. Okey, sangat mudah dan semua orang boleh buat. Selamat mencuba. Kecil atau besar sesebuah kediaman tidak menghalang seseorang untuk menghiasnya dengan cantik. Kita hanya perlu kreatif dan tumbuh-tumbuhan adalah salah satu unsur yang menarik untuk dijadikan sebagai elemen penambah seri. Dilahirkan pada tahun 1986, dia menjadi tumpuan dan perhatian dalam kalangan penonton drama yang tular baru-baru ini. Memegang watak sebagai Aryan, aksi lakonannya yang bersahaja dalam drama bersiri Perempuan Itu berjaya meninggalkan kesan mendalam kepada penonton. Bersama Amar Ashraf Zailuddin, pemegang trofi Anugerah Skrin Pelakon Lelaki Terbaik Drama 2015, berkongsi perkembangan terkininya dalam kisah selebriti. Bercita-cita untuk menempa nama dalam industri seni sejak kecil, Amar Ashraf percaya impiannya itu boleh direalisasikan jika dia berusaha keras dan bijak mencari peluang yang ada. Sentiasa memberi yang terbaik dalam karya yang dipersembah, dia pernah dinobatkan sebagai pelakon lelaki terbaik menerusi drama Dari Pintu Neraka. Jejaka ini berjaya menunjukkan bakatnya pada usia 25 tahun. Saya sebagai pelakon, saya memang bercita-cita lah nak menang. Siapa-siapa pelakon pun dia bercita-cita untuk memenangi anugerah pelakon terbaik, pelakon pembantu terbaik, ke apa-apa anugerah lah yang nak menunjukkan dia sebagai seorang pelakon terbaik. Basically, saya memang bercita-cita lebih kecil jadi pelakon. Pada tahun 2015 tu, alhamdulillah Allah SWT bagi saya punya rezeki tu. Sebelum saya umur 30, saya dah menang award. Ketika itu, saya ingat saya lah dia punya kompetitor kan, Abang Beto, ada Syukri Yahya, Abang Faizal Husin dengan Abang Kuyu Haidar. Masya Allah, hebat-hebat. Orang-orang hebat kan, kita rasa macam tak menang kot ni, gila dia orang ni. Sekali rezeki Allah SWT tu bagi, saya menang. Alhamdulillah lah. Dan tu antara pencapaian terbaik saya lah sepanjang saya bergelar pelakon. Perjalanan sebagai anak seni yang berpengalaman menjadikan Amar lebih berani untuk mencabar kemampuan dirinya dan mahu mencuba sesuatu yang baharu. Bagi Amar, kejayaan seorang pelakon diukur melalui penghayatan dan keberkesanan watak yang dibawa. Saya tak rasa saya punya kerjaya sebagai pelakon tu berjaya. Saya rasa saya ni tak adalah orang ingat sangat. Orang ingat rupa dia, watak je. Tapi nama tu taklah sehebat pelakon-pelakon lain. Yang orang ingat nama, ni, tu. Dia kalau betul-betul macam orang ingat kita siapa kan, dia akan panggil nama kita. Tapi ni kadang-kadang kita orang jumpa orang pun, siapa nama yang berlakon jadi watak Aryan tu kan, contoh. So kita tak adalah seberjaya mana untuk dikenali tu. Cabarannya tentulah persepsi orang. Dunia seni ni, lagi-lagi di Malaysia ni agak kejam kan. Kalau kita buat salah sikit daripada segi mata masyarakat, kita akan kena ban. Walaupun benda tu tak ada berkaitan tentang kerjaya kita. Tapi dah dia memang macam tu. Nak buat macam mana? Walaupun masalah kita tu sebenarnya tak terlibat pun dengan orang panggil sekarang netizen lah. Walaupun tak terlibat pun dengan mereka, tapi itu akan efek pada kerjaya. So sebagai seorang artis, antara benda yang patut dijaga adalah disiplin dan juga persepsi masyarakat ke atas kita. Dan jadi saya makin lama makin rasa macam benda tu tak logik untuk saya. Drama Perempuan Itu terus menjadi sebutan sehingga kini dan watak Aryan yang dijiwai Amar telah berjaya mencuri perhatian penonton. Masa berlalu, Amar kini tekad meneruskan kerjayanya dalam bidang perniagaan walaupun berat melepaskan minatnya dalam industri seni. Lepas drama Perempuan Itu ditayangkan baru-baru ni, kita ada banyak offer. Dan ada orang cuba juga mendapatkan nombor telefon saya. Adalah 4-5 orang yang saya sebenarnya kenal, pernah kerja dengan diorang. Tapi sebabkan saya dah tukar nombor dan putuskan hubungan tu dengan dunia syuting tu, jadi untuk saya memang tak nak teruskan kerjaya sebagai seorang pelakon. Ketika di tempat kerja, kelemahan saya adalah saya tak boleh jaga mata. Sebab saya takut nanti saya tak boleh jaga ikhtilat antara lelaki dengan wanita. Ketika di set, mungkin tergelak sama dengan perempuan ke, atau tergelak dengan isteri orang ke. So saya rasa baik, saya tinggalkan terus. Drama Perempuan Itu
tu meninggalkan kesan lah untuk saya. Dia satu drama yang antara drama yang terbaik lah pernah saya lakonkan. Dengan skrip yang sangat bagus pada Mama Irma, dengan plot yang sangat mantap. Saya rasa bangga lah. Dan saya juga ada beberapa episod yang saya dapat berpeluang juga untuk mengarah walaupun tak letak nama. Sebab saya berlakon, lepas tu saya direct lagi. Saya direct diri sendiri lagi. First time saya direct diri sendiri. Bukan tak pernah direct sebelum ni, pernah direct. Kelakar. Tapi Alhamdulillah okey je. Tengok dah edit kan. Okey. Alhamdulillah. Bagus. Sepanjang penglibatannya dalam dunia seni, drama perempuan itu benar-benar meninggalkan kesan yang tidak dapat dilupakan. Setiap lakonannya mempunyai kisah berbeza dan kenangan tersendiri. Momen yang paling saya tak boleh lupakan adalah satu scene yang Zul Arifin potong kereta saya kat depan tu. Itu antara scene yang saya tak boleh lupakan. Untuk dengan Zul lah. Dengan Zul tergelak. Scene tu konon tegang. Saya rasa macam tergelak. Tengok muka dia pun nak tergelak. Biasanya. Tapi Zul dah seorang profesional gila lah. Satu pelakon yang saya rasa profesional best lah. Scene tu. Lagi satu scene yang saya pun tak boleh lupakan juga adalah scene di mana saya di rumah lepas kahwin dengan Kalish tu. Sebab saya dalam drama tu saya tak pegang, tak bersentuh. So, dah scene tu saya direct. So, cabarannya adalah macam mana saya nak buat scene tu sweet dengan saya berlakon tanpa tengok kamera. Ni, aku nak beritahu. Bukan mudah untuk mencipta nama dalam industri seni. Ia memerlukan usaha dan kesabaran yang tinggi. Namun begitu, ini bukanlah pengakhiran buat dirinya. Malah dia bersemangat untuk mencipta lebih banyak siri kejayaan pada masa akan datang. Okay, thanks, Wan. Kalau 10 tahun lagi, saya rasa kelakar lah. Sebab kalau saya tengoklah video yang saya bercakap ni balik, saya rasa macam tak sangka aku ambil keputusan untuk berhenti betul-betul. Masa saya nak berhenti berlakon tu tahun lepas, tahun lebih lah, nak dekat 2 tahun lah sekarang ni. Saya rasa macam tak sangka ada kekuatan untuk berhenti berlakon. Dan kalau ketika itu saya berlakon pula, lagi saya tergelak. Tak sangka acah-acah berhenti berlakon masa tu, berlakon balik. Saya gelak punya. Tak berlakon pun saya gelak, berlakon lagi pada situ pun saya gelak. Sama je. Ama, siapa idola Ama? Idola saya Daniel Day-Lewis. Okey, kalau Ama bukan pelakon, siapa Ama sekarang? Saya seorang cikgu bahasa Inggeris. Makanan kegemaran? Nasi lemak. Warna kegemaran? Merah. Selain pelakon, apa hobi Ama? Saya membaca. Lokasi pencinta idaman? Lokasi pencinta idaman Maldives. Okey, ni soalan peminat. Bila Ama nak berlakon lagi? Bila? Allah, soalan ni tak tahulah. Daripada live, kalau saya live, saya ini, saya itu, semua orang tanya saya benda macam ni. Saya tak tahu. Ini bergantung kepada, macam saya selalu cakap lah, bergantung kepada perniagaan saya, macam mana dia akan develop satu hari nanti. Dan juga, kalau tiba-tiba katalah ada orang offer saya 30 juta USD ke. Masa saya berlakon dah balik. Kalau tak ada 30 juta USD, malas saya nak berlakon. Kesungguhan Amar untuk sentiasa memberikan yang terbaik kepada peminat boleh menjadi inspirasi kepada yang ingin mengejar cita-cita sebagai anak seni. Semoga karya-karya yang pernah dibawa Amar Ashraf mampu menjadi contoh yang baik kepada mereka. Bersatu dengan alam semula jadi sambil mendengar deruan air sungai bagaikan terapi diri buat mereka yang ingin lari seketika daripada bebanan kerja. Tidak jauh dari ibu kota, destinasi staycation minggu ini mampu mengundang ketenangan dan kedamaian buat pencinta alam yang merindui suasana kehijauan yang memukau pandangan mata. Bukan sekadar menikmati panorama indah, pelbagai aktiviti boleh direncana bagi memanfaatkan waktu terluang. Aktiviti berkuda, pendakian ke air terjun Ulu Tampit, juga barbecue antara acara kegemaran tetamu yang hadir. Bidai Sari Resort yang berlokasi di Janda Baik Pahang menanti kunjungan anda. Segar mata memandang tatkala melangkah masuk. Disapa mesra rimbunan buluh seakan-akan menyambut tetamu yang berkunjung. Gabungan alam dan sentuhan dekorasi klasik kayu mengimbau kenangan suatu ketika dahulu. Hanya 45 minit perjalanan dari Kuala Lumpur, sememangnya berbaloi untuk menikmati destinasi ini. Terletak di atas tanah berkeluasan 8 ekar.
Operasi sejak 2017. Keluasan dia besar. Kita terapkan kepada motor moden dan ada juga banyak kepada kayu-kayu. Dia punya environment dia more to nature. Pengunjung akan masuk dan dia enjoy the environment. Sebab tu kita namakan Princess of the Green Forest. Deruan sungai seolah-olah memujuk emosi untuk kembali tenang. Selain suasana alam, bilik penginapan juga memainkan peranan penting ketika bercuti. Kita ada 5 jenis kategori bilik. Kita start daripada chalet, dia boleh muatkan 2 orang. Kita ada katil king, kita juga ada katil 2 single. Kita ada water cottage, boleh muat 7 orang. 2 tingkat, tingkat di bawah kita letak 1 katil king. Untuk di atas kita letak 5 single. Dan untuk yang Bogan Villa pula, medium, kita punya medium kategori villa, itu boleh muat 8 orang. Kita masukkan 2 katil queen dan 2 bunk bed. Kita ada living hall, kita ada dining area, kita ada deck untuk beristirahat di bahagian belakang untuk buat barbecue santai-santai menghadap ke sungai. Kita ada yang paling tinggi kelas dia, itu kita punya Grand Villa lah. Kita juga ada honeymoon suite yang baru siap. Villa Bulan Madu ini masih berpatutan harganya jika dibandingkan dengan saat bersama yang tersayang. Susun atur kemas dan pelbagai kemudahan buat merpati 2 sejoli antara keunikan teduhan indah. Malah memiliki kolam mandi peribadi bakal menyuntik suasana romantis pasangan yang menginap. Macam sekarang ni, kita dah ada para pengunjung daripada luar daripada Malaysia, China, Thailand. Next plan dia kita akan target Europe dan juga Australia. Kalau weekend, more to family members. So, kalau macam weekdays tu, kita ada banyak corporate company, multinational company yang masuk untuk buat team building kat sini. Dan ada guest yang buat majlis perkahwinan dekat sini. Ada juga yang memilih resort ini sebagai lokasi majlis pertemuan bersama teman-teman lama sambil menikmati alam semula jadi. Kita ada pelbagai jenis aktiviti. Kita ada horse riding untuk siapa-siapa yang berminat untuk nak tunggang kuda. Kita berbuka daripada pukul 9 pagi sampai pukul 6 petang. Selain daripada itu, kita juga ada kawasan padang untuk buat aktiviti sukan, aktiviti team building. Dekat padang tu itself, kita ada flying fox. Tenang dan mendamaikan. Sesekali bersantai dan berehat dapat memulihkan emosi diri setelah sekian kali memerah keringat. Kegemaran pengunjung-pengunjung ni, saya rasa swimming pool lah. Para pengunjung kat sini, saya rasa kalau dia orang berminat nak mandi, nak berendam, nak rasa air kesejukan jana baik ini, memang weather kat sini sejuk kan. Kita buka daripada pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam. Kolam renang sentiasa menjadi pilihan kanak-kanak, manakala pengunjung dewasa boleh merasai pengalaman yang lebih mencabar ketika menginap di sini. Kita juga tawarkan untuk waterfall trekking ke Lata Tampik. Lebih kurang 45 minit hiking, tapi itu untuk pre-reservation lah. Kita kena register dengan persatuan dan ada guide yang akan bawa kita untuk ke waterfall. Selain daripada itu, kita juga ada sungai di dalam kawasan Vidasari ini. Sungai itu memang boleh mandi, boleh berkelah di kawasan tepi sungai. Kita juga ada tempat kawasan barbecue pit terletak di kawasan tepi sungai. Okey. So kat situ boleh buat barbecue, nak berkaraoke. Kalau nak karaoke di luar kawasan bilik karaoke pun kita benarkanlah. So maksudnya bila orang datang ke Bidasari ni tak perlu lagi keluar. Setiap lokasi percutian menjanjikan pengalaman yang berbeza. Begitu juga dengan penginapan tanah tinggi ini sentiasa malas segar buat tetamu yang berkunjung. Sejam bersama, Nona sudah tiba ke penghujung siaran. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dan jutaan terima kasih kepada pemilik di Estate Hulu Rening kerana sudi menerima kunjungan Nona kali ini. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona.
Pastikan temu janji anda bersama Mira di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini, yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran ditangani